Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa lisanan dhakira wa 'amalan salihan mutaqabbala wa shifaa min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Sekali lagi kita dapat bertemu di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Mudah-mudahan kita mengharapkan pertemuan kita ini pertemuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita selepas ini perpisahan yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melepasi pemulauan ekonomi yang berlangsung selama 3 tahun, bermakna musyrikin Quraisy mereka merasakan bahawa dengan apa yang mereka lakukan, siri-siri kekejaman dan juga kezaliman yang mereka lakukan ke atas diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in tidak berkesan. Maka mereka mula kembali menggunakan kekerasan. Mereka telah menggunakan kekerasan berperingkat awal, kemudian mereka menggunakan diplomasi, kemudian mereka menggunakan sekatan ekonomi yang begitu kejam dan zalim untuk memberhentikan dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tak berjaya. Apabila pemulauan ekonomi yang begitu dahsyat ini tidak berjaya, maka akhirnya mereka mula kembali menggunakan taktik yang lama, menggunakan pendekatan yang lama, iaitu menggunakan secara keras, zalim, untuk memastikan bahawa orang Islam yang mengikut Muhammad ini gerun takut dengan ancaman ugutan yang mereka lakukan ke atas diri sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila siri penyiasaan kezaliman begitu kejam yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy ini, sehingga akhirnya para sahabat ni yang kena begitu teruk, begitu dahsyat, mereka pun hampir tak tahan dah dengan kezaliman dan kekejaman yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Dan akhirnya mereka datang bertemu dengan Nabi. Mereka meminta pandangan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah ada jalan penyelesaian yang boleh mengurangkan tekanan, kedahsyatan kezaliman yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Dan akhirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi satu jalan keluar kepada sahabat-sahabat yang diuji dengan begitu dahsyat ini. Maka Nabi kata kepada mereka, kalau kamu dah tak tahan dengan
kezaliman, penganiayaan, kekejaman yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy ini, maka Nabi mensyorkan kepada mereka untuk melakukan hijrah. Nabi syorkan kepada para sahabat ini untuk melakukan hijrah. Ini hijrah yang pertama dalam Islam. Apabila Nabi mensyorkan para sahabat tadi untuk melakukan hijrah ke bumi Habsyah, yang mana dikenali pada hari ini sebagai Utopia. Nabi syorkan para sahabat ini untuk pergi ke bumi Habsyah, kerana di bumi Habsyah ada seorang raja namanya Najashi, seorang yang berpegang teguh kepada agama Nasrani, dan dia merupakan seorang raja yang adil. Maka sebab itu Nabi syorkan kepada para sahabat yang diberi tekanan begitu dahsyat ini di kota Mekah untuk melakukan penghijrahan ke bumi Habsyah. Mereka ini diketuai oleh Uthman bin Affan bersama isterinya Ruqayyah binti Muhammad Rasulullah, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Ja'far bin Abi Talib, dan mereka ini lebih kurang 80 orang yang diberi kebenaran oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hijrah ke bumi Habsyah. Jadi apabila 80 orang ini yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib, sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar daripada kota Mekah dalam keadaan senyap-senyap, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, supaya tidak diketahui oleh musyrikin Quraisy. Sebab pada ketika itu musyrikin Quraisy ni mereka menggandakan siksaan mereka, kezaliman mereka itu ke atas diri para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka sebab itu para sahabat ini keluar daripada kota Mekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dan akhirnya mereka sampailah ke Habsyah ataupun Utopia. Kita tengok map daripada Mekah ni, dia terpaksa melintasi Laut Merah. Kena naik kapal melintasi Laut Merah, barulah dia akan sampai ke Habsyah. Bermakna suatu perjalanan yang jauh dan suatu perjalanan yang mencabar untuk melakukan hijrah ke bumi Habsyah tadi. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apabila sahabat ni lebih kurang 80 orang lebih ini dah melakukan hijrah ke bumi Habsyah, berita ini telah tersebar di kalangan pembesar-pembesar Quraisy tentang penghijrahan beramai-ramai sahabat Nabi ini ke bumi Habsyah. Maka pada ketika itu pembesar Quraisy, mereka mulalah menghantar dua orang yang hebat untuk berdialog, untuk bercakap, menjadi juru cakap kepada pembesar-pembesar musyrikin Quraisy ini, untuk pergi menghadap Raja Najashi di bumi Habsyah. Mereka itu adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah dengan Amru bin Al-As. Ni dua-dua orang ni pada ketika ni belum masuk Islam, dan akhirnya mereka masuk Islam, dua orang ni. Jadi mereka ni di antara juru cakap pembesar-pembesar Quraisy yang pandai berbahas, pandai mematahkan hujah, pandai berdialog. Kalau kita mudah cakap, petah lah, petah berbahas, supaya mereka pergi ke bumi Habsyah dengan suatu tujuan untuk nak bawa balik 80 orang yang melakukan hijrah ni, nak bawa balik ke kota Mekah. Jadi apabila dua orang ni nak pergi kota Habsyah ni, maka pembesar-pembesar Quraisy ni, dia bagi dua orang ni bawa hadiah-hadiah yang banyak.
Apa tujuan hadiah-hadiah ini? Adalah untuk disogok. Untuk disogok. Untuk disogok kepada Raja Najasyi, untuk disogok kepada pembesar-pembesar raja, dan juga untuk disogok kepada agamawan yang ada di sekeliling Raja Najasyi. Untuk apa? Untuk mereka ini, pembesar-pembesar yang ada dalam istana Raja Najasyi ini, termasuk agamawan, pendeta-pendeta Nasrani ini, supaya apabila dua orang ini meminta berbahas dengan Raja Najasyi untuk dipulangkan balik 80 orang penduduk kota Mekah ini, untuk dibawa balik, supaya mereka ni menyokong, supaya mereka menyokong, kan? Bermakna mereka kan pujuklah Raja Najasyi, okey, bagilah buat balik. Mereka ni bukan rakyat kita pun, kan? Kita tumpang sekejap, pembesar-pembesar Quraisy datang minta balik, kita bagilah. Ini supaya mereka ini menyokong apa yang hendak diperkatakan oleh dua orang wakil daripada musyrikin Quraisy. Nampak tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, pembesar Quraisy memberi hadiah, membawa kepada mereka ini, dua orang ni bawa hadiah yang banyak supaya disogok kepada pembesar-pembesar agamawan dan juga Raja Najasyi, supaya menyokong tindakan mereka. Jadi apabila dua orang ini sampai di bumi Habsyah, mereka dah sogoklah pembesar-pembesar istana dan juga agamawan daripada pendeta-pendeta Nasrani tadi, dengan hadiah-hadiah cukup lumayan daripada pembesar-pembesar Quraisy tadi. Maka akhirnya mereka ini pergilah bertemu dengan Raja Najasyi, bawalah hadiah yang banyak juga untuk diberi kepada Raja Najasyi. Tapi Raja Najasyi ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dia seorang yang adil, seorang yang berpegang sungguh-sungguh dengan agama Nasrani. Maka dia ada ilmu di dalam diri dia tentang agama. Maka sebab itu apabila dua orang ini, Amr bin Auf dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini, bawa hadiah ini untuk diminta ganti dengan diberi kepada mereka 80 orang ni, bawa balik. Tapi Raja Najasyi kata apa? Biarlah aku nak dengar keterangan daripada orang-orang Islam sebelum aku membuat keputusan. Nampak Raja Najasyi, dia tidak mendengar daripada sebelah pihak sahaja. Kalau dia mendengar daripada sebelah pihak sahaja, apa yang dibawa oleh dua orang wakil musyrikin Quraisy tadi, niscaya dengan hadiah yang banyak dia akan ambil, dan dia kata tak apalah, ni rakyat Mekah, bawa balik lah. Kalau dia mendengar sebelah pihak. Tetapi Raja Najasyi dia mengatakan bahawa sebelum aku membuat keputusan, aku nak dengar daripada pihak orang Islam dulu. Kenapa mereka ini lari daripada kota Mekah ke bumi Habsyah, ke negara aku ini, atas sebab apa? Maka Raja Najasyi panggillah orang Islam. Dia kata, siapa wakil daripada orang Islam yang hendak bercakap untuk beri keterangan kepada aku? Maka pada ketika itu bangunlah juru cakap Islam, iaitu Ja'far bin Abi Talib, sepupu baginda Nabi SAW. Dia pun bangun. Dia kata, wahai Raja Najasyi, aku akan menjadi juru cakap kepada kumpulan Islam ini, yang aku akan menceritakan kepada kamu kenapa kami ini lari keluar daripada kota Mekah.
Apa kata Ja'far bin Talib? Dia kata, wahai Raja Najasyi, kami dulu orang yang menyembah berhala. Kami dulu adalah orang yang sentiasa bergaduh, berkelahi, berbunuh sesama sendiri. Kami dulu adalah orang yang kuat akan menindas orang yang lemah. Kami dulu orang yang meminum arak, berzina, berjudi dan sebagainya. Tetapi apabila Allah mengutuskan kepada kami seorang rasul daripada kalangan kami sendiri, yang mana kami kenal dia sebagai orang yang berakhlak mulia, seorang yang al-amin, yang paling jujur, paling amanah, maka Allah lantik dia sebagai seorang rasul, dan dia membawa kepada kami, mengajak kepada kami daripada menyembah berhala kepada mentauhidkan Allah, menyembah Allah yang Maha Esa, meninggalkan segala perkelahian, pergaduhan, pembunuhan sesama sendiri, mengajak kami supaya berakhlak mulia, menolong jiran tetangga. Banyak lagi diceritakan oleh Ja'far bin Abi Talib kepada Raja Najasyi. Dia tak, atas sebab itu tiba-tiba pembesar-pembesar musyrikin Quraisy ini, mereka menjadi marah kepada kami kerana kami telah mengikut ajaran yang dibawa oleh Muhammad, yang mengajak manusia supaya berkasih sayang, jangan berdendam, mengajak manusia supaya tolong menolong, jangan menzalimi di atas satu sama lain, mengajak manusia supaya berakhlak mulia, meninggalkan akhlak yang buruk. Kami merasakan apa yang dibawa oleh Muhammad tadi adalah suatu fitrah yang sangat diingini oleh diri seseorang itu, oleh jiwa seseorang itu, maka kami mengikutnya. Maka apabila kami mengikutnya, pembesar-pembesar musyrikin Quraisy menjadi marah. Mereka telah melakukan kekejaman, penyiasaan ke atas kami untuk memastikan bahawa kami kembali kepada agama asal kami, iaitu menyembah berhala. Kami tak mahu. Kami dah mendapat suatu akidah yang boleh menyelamatkan kami di dunia dan di hari akhirat. Maka sebab itu, apabila kami dah tak tahan dah dengan siri penyiasaan yang mereka lakukan itu, maka kami pun larilah keluar daripada kota Mekah, datang ke negara engkau Habsyah, adalah semata-mata untuk kami menyelamatkan keimanan kami. Raja Najasyi dengar. Itu yang pertama. Kemudian Raja Najasyi kata, wahai Ja'far, boleh tak engkau ceritakan kepada aku tentang apa yang dibawa oleh Muhammad kepada kamu? Maka Ja'far, dia membaca ayat suci Al-Quran, surah Maryam, di awal surah Maryam, ayat-ayat di awal surah Maryam, dia baca di hadapan Raja Najasyi. Bila Raja Najasyi ni dengar ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat awal surah Maryam itu dibacakan kepadanya, Raja Najasyi mengalir air mata dia. Dia menangis sehingga membasahi janggut dia. Kemudian dia berkata kepada Ja'far bin Abi Talib, dia kata, wahai Ja'far, ayat yang kau bacakan tadi, aku melihat bahawa ia datang daripada sumber yang sama seperti mana yang dibawa oleh Nabi Isa ibnu Maryam. Ini yang dinyatakan oleh
Raja Najasyi. Bila dia dengar ayat suci Al-Quran surah Maryam itu dibaca, dia menangis, dia mengalir air mata, dan dia mengakui bahawa apa yang kau bacakan tadi itu, aku melihat ia datang daripada sumber yang sama seperti mana yang dibawa oleh Isa bin Maryam. Bermakna apa? Bermakna datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah agama yang dibawa oleh Muhammad ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan datang daripada diri dia sendiri. Maka bila keadaan macam tu, dia kata kepada dua orang wakil musyrikin Quraisy, dia kata, kalau macam tu engkau baliklah. Mereka ini akan berada di negara aku, dan aku akan menjaga mereka daripada diganggu gugat oleh siapa, kerana mereka ni amanah kepada aku. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ni saya katakan tadi, dua orang ini yang cerdik, yang pintar. Apabila mereka nampaklah dua hujah ini dipatahkan oleh Ja'far bin Abi Talib, dan mereka nampak keputusan itu menyelbahi kepada orang Islam, maka Amr bin Al-As tadi, wakil musyrikin Quraisy, dia kata kepada Raja Najasyi, dia kata, wahai Raja, aku ada satu soalan. Apa soalan dia kata? Dia kata, soalan ni aku nak minta engkau tanya kepada orang Islam. Sebab orang Islam ni mereka sentiasa mengejek dan menghina Nabi Isa di kota Mekah. Maka apabila Raja Najasyi dengar macam tu, dia pun tanya kepada Ja'far. Dia kata, wahai Ja'far, apa pandangan kamu tentang Isa ibnu Maryam? Sebab musyrikin Quraisy kata orang Islam ni di kota Mekah selalu mengejek dan menghina Isa dan Maryam. Maka Ja'far bin Abi Talib pun bangun, dia mengatakan bahawa, wahai Raja Najasyi, apa yang diajar oleh Nabi kami Muhammad bin Abdullah itu mengenai Isa dan Maryam, dia kata, Isa adalah seorang hamba Allah yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasul Allah, yang mana rohnya itu ditiup ke dalam rahim ibunya Maryam, seorang yang darah suci. Maka apabila Ja'far bin Talib menceritakan kepada Raja Najasyi mengenai ini pandangan, ini akidah yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Isa. Nabi Isa adalah hamba Allah yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasul Allah. Dia bukan Isa ibnu Allah. Dia bukan Isa anak Allah, bukan. Seperti mana yang diucapkan, seperti mana yang diyakini oleh orang-orang Nasrani yang telah berubah daripada kitab asal mereka. Apabila Ja'far bin Abi Talib menceritakan inilah pandangan dan juga akidah umat Islam seperti mana yang diajar oleh Nabi kami Muhammad bin Abdullah itu, maka akhirnya Raja Najasyi menganggukkan kepala, bersetuju dengan pandangan Ja'far bin Abi Talib. Dia berkata, dia tunjuk sikap bersetujunya itu di hadapan pembesar-pembesar raja dan juga di hadapan pendeta-pendeta Nasrani. Dan akhirnya dia berkata kepada dua orang wakil musyrikin Quraisy ini, dia kata apa? Sekarang ni hadiah yang banyak ni yang kamu bawa ni, ambillah, bawa balik, dan kamu baliklah ke kota Mekah, yang mana orang Islam ini akan kekal berada di negara aku.
Maka baliklah dua orang ini dengan bawa hadiah yang banyak, yang Raja Najasyi satu pun dia tak ambil. Dia suruh ambil bawa balik. Dia tak terima sogokan itu. Dia bawa balik dan mereka ni balik dalam keadaan kecewa. Ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Syekh mengatakan kepada kita ada beberapa ibrah yang boleh kita kutip daripada kisah ini. Yang pertama sekali kata Syekh, ibrah yang boleh kita kutip daripada kisah hijrah yang pertama dalam Islam yang dilakukan oleh 80 orang sahabat ini ke negara Habsyah. Yang pertama kata Syekh kepada kita bahawa kita hendaklah berpegang teguh dengan agama serta menegakkan rukunnya, merupakan asas segala kekuatan dan perisai yang wajib untuk mempertahankan hak seseorang. Ini ibrah yang pertama, pengajaran yang pertama, iaitu kita kena mempertahankan, berpegang teguh dengan agama. Apa jadi sekalipun, agama kita jangan tinggal. Apa sekalipun yang menimpa diri kita, agama jangan kita tinggal. Kita mesti kuatkan pegangan agama dalam diri kita. Seperti mana yang berlaku kepada sahabat ini, walaupun mereka ditindas dengan begitu kejam dan zalim, tetapi tidak sekali-kali mereka akan berpatah balik kepada agama dahulu, iaitu menyembah berhala. Kita kena berpegang teguh, dekatkan diri kita dengan agama. Kalau kita jauh daripada agama, maka akhirnya kita akan binasa. Maka akhirnya kita akan tersesat daripada jalan kebenaran. Maka untuk menyelamatkan akidah, kita mesti mempertahankan agama dalam apa cara sekalipun. Itu pertama. Yang kedua, dalam kita mempertahankan agama, kita juga mesti menegakkan rukun-rukun agama itu dalam kehidupan. Bermakna kita kena amalkan agama itu dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali dalam diri kita, dalam ahli keluarga kita. Qu anfusakum ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Kita kena jaga diri kita, kena jaga keluarga kita. Pastikan didikan agama mantap dalam diri kita, dalam keluarga kita. Pastikan, pasak sungguh-sungguh akidah yang mantap. Akidah berpandukan kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita jangan terpesong daripada pegangan akidah yang lain. Kita tetap dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Pasak sungguh-sungguh dalam diri kita, dalam ahli keluarga kita, dalam masyarakat kita. Ini akidah yang benar. Apa sahaja terjadi, sekalipun akidah ini jangan sekali-kali kamu tinggalkan atau kamu kesampingkan. Kenapa? Ia akan mengakibatkan kamu akan menjadi binasa. Kemudian kita mantapkan pengamalan kita dalam ibadah kita. Kita ni di Nusantara ni, terutama di Malaysia, kita ni berpandu kepada mazhab Asy-Syafi'i. Mantapkan, kukuhkan ibadah kita atas mazhab Asy-Syafi'i. Bukan saya kata tak boleh mazhab yang lain, tapi oleh kerana kita ni daripada kecil sampai ketua belajar mahir dalam mazhab Syafi'i, menggunakan kitab-kitab fiqh Imam Asy-Syafi'i, maka itu yang kita mahir. Maka kita teruskanlah beramal menggunakan fiqh Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita mahir dalam mazhab Hanafi, kita mahir dalam mazhab Maliki, kita mahir dalam Hambali, tak apa.
Tetapi oleh kerana kita di Malaysia lebih mahir dalam mazhab Syafi'i, kerana itulah yang dididik daripada semenjak kita kecil, maka kita beramallah dengan berpandukan fiqh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian tasawuf, kita berpandu kepada Imam Al-Ghazali. Ini yang perlu kita pasakkan sungguh-sungguh dalam diri, jiwa ahli keluarga kita, supaya iman kita kukuh. Kemudian kita telah menegakkan rukun-rukunnya itu di dalam amalan kita, di dalam rumah, di dalam kehidupan kita seharian. Jangan kita tengok ini asas yang kukuh, yang akan menjadikan diri kita ini imannya kuat, pergantungannya kepada Allah secara mutlak, tidak takut dan tidak gerun kepada siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh pada kita, tidak ada artinya kalau kita hidup tanpa agama. Tak ada arti, tuan-tuan. Kan, sebab tu ada nasyid kan mengatakan, apa guna hidup 1000 tahun? Kan? Kalau kita tak, apa lagu dah lupa dah. Kan? Apa guna kalau kita hidup lama sekalipun, 1000 tahun lebih pada tu, tetapi kita hidup tanpa ada pegangan agama? Tak ada. Memang kita kaya, kita banyak harta, banyak duit, mewah hidup kita, tetapi kita jauh daripada agama, nothing. Akhirnya kita akan menjadi binasa. Kan? Allah Ta'ala dah tunjuk dah banyak ibrah pengajaran daripada tamadun-tamadun yang hebat dulu. Kaum Samud, kaum Ad, itu adalah kaum-kaum yang hebat, yang mana mereka itu perkasa tubuh badan mereka, otak mereka geliga, mereka orang yang cerdik pandai. Tetapi akhirnya Allah runtuhkan tamadun yang mereka bina disebabkan kerana kekufuran dan keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana tinggal jauh daripada pegangan agama. Takkan berjaya. Kan? Maka sebab itu Syekh kata kepada kita, apa guna kalau kita ni hidup tanpa agama? Akhirnya kita akan binasa. Maka sebab itu kata Syekh lagi kepada kita bahawa bangsa yang pincang adalah masyarakat yang akhlaknya sudah runtuh dan akidah pegangan sudah tidak ada lagi. Maka percayalah, suasana material dan sumber kekayaan juga akan turut runtuh. Kalau kita ni hanya berpandukan kepada material, kebendaan, harta benda, wang ringgit semata-mata, itulah anggapan kita, objektif kita bahawa inilah segala-galanya, maka akhirnya dia itu telah menuju ke arah jurang neraka Allah Subhanahu wa taala, kerana dia telah jauh daripada agama. Maka dia tak akan berjaya. Orang macam ni, dia akan melalui suatu zaman, suatu situasi yang akan meruntuh dan membinasakannya apabila sampai masa dia. Kemudian kata lagi Syekh kepada kita bahawa kemungkinan kita juga akan bertemu dengan suatu bangsa ataupun suatu masyarakat yang kita nampak mereka ini macam mundur, macam miskin, tetapi mereka ini orang yang kuat, melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka percayalah, suatu masa nanti mereka akan menjadi umat yang berjaya. Tetapi ada kalanya kita melihat suatu kaum yang mana mereka itu hebat, mereka itu maju dari segi ekonomi, makmur, tetapi akhirnya kita akan melihat bahawa di hujung sana mereka akan mengalami suatu keadaan yang huru-hara, keadaan yang boleh merosakkan kehidupan mereka. Sebab itu kita tengok pada hari ini Barat, walaupun kita tengok dengan segi kemajuan mereka, kecanggihan teknologi mereka dan sebagainya, tetapi
kehidupan mereka sebenarnya adalah kehidupan yang huru-hara. Tidak ada ketenangan jiwa dan sebagainya. Kerana apa? Kerana berpandukan hanya semata-mata kepada material, kepada kebendaan semata-mata. Akhirnya mereka tidak ada pedoman. Bila mereka tension, stres dan sebagainya, mereka bunuh diri, dan sebagainya. Ini berlaku. Tetapi orang Islam, kita apabila mengalami suatu orang kata apa, tekanan perasaan, tekanan jiwa, mengalami suatu kerisauan dan sebagainya, kita hendaklah kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah, insya-Allah ada jalan penyelesaiannya. Sebab itu kata Allah SWT, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kata Allah SWT, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan membuka jalan keluar baginya. Maka sebab itu kita tak ada cara lain. Kita mesti, apabila kita ada masalah, kita ada kerisauan, kerunsingan, maka hendaklah kita kembali kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah, banyak berdoa, banyak bersedekah, banyak menolong orang dan sebagainya. Maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan buka jalan penyelesaian kepada kita, jalan keluar daripada masalah yang kita hadapi, insya-Allah. Kemudian kata Syekh lagi kepada kita bahawa, maka sebab itu kita sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti memastikan bahawa seluruh harta benda kita, jiwa raga kita, malah darah kita mesti mempertaruhkan untuk memastikan akidah Islam ini selamat dalam diri kita. Kalau sampai kena mengorbankan darah sekalipun, maka itu kamu kena korbankan. Sebab apa? Untuk mempertahankan akidah Islam, akidah tauhid ini. Jangan sekali-kali kamu kembali kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Allah beri suatu motivasi yang cukup besar, cukup hebat kepada orang Islam ni. Apa kata Allah SWT? Innallaha yashtari, innallaha yashtara. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ishtara minal mu'minin, innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ni jaminan Allah. Allah beri motivasi kepada orang Islam. Apa kata Allah? Innallaha ishtara minal mu'minin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli daripada orang-orang mukmin itu. Apa yang Allah beli? Anfusahum, diri-diri mereka. Wa amwalahum, akan harta-harta mereka. Bi anna lahumul jannah, Allah gantikan pembelian tadi dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sanggup menggadaikan jiwa kamu, diri kamu dan harta benda kamu kerana Allah, maka Allah beri jaminan ganjarannya, pulangannya, gantiannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang memberi suntikan motivasi kepada para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Mereka nampak, mereka yakin inilah hadaf, tujuan, objektif. Untuk apa kita hidup atas dunia ini? Tujuan hidup kita atas dunia ini adalah untuk mendapat maradatillah, keridhaan Allah. Walaupun umur kita singkat, tengok Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama mazhab Syafi'i yang cukup hebat, yang lahir di kampung Nawa yang terletak di selatan negara Syria. Seorang yang alim, menjadi rujukan seluruh kitab-kitabnya, menjadi rujukan ulama-ulama dunia pada hari ini. Dia meninggal dalam umur 40-an. Muda, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, muda. Tetapi
ilmunya, pengorbanannya, sumbangannya kepada Islam, Masya Allah tabarakallah, mengalir saham-saham pahala-pahala yang kita baca akan kitabnya, ilmu-ilmunya itu sentiasa mengalir di dalam akaun-akaunnya walaupun beliau telah berada di alam barzakh. Ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, umur yang muda. Maka sebab itu apabila mereka melihat dan mengetahui dan menghayati akan ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah berikan jaminan dan juga motivasi kepada umat Islam tadi, menjadikan mereka sanggup menggadaikan nyawa mereka untuk Islam. Sebab apa? Sebab untuk mendapat mardatillah. Bukan kerana panjang umur, bukan kerana pendek umur, tetapi adalah semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira panjang umur ke, pendek umur ke, yang penting hidup kita atas dunia ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dapat redha Allah, maka insya-Allah hidup kita akan diberkati dan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, dan kita masuk yang kedua sedikit. Kata Syekh pada kita bahawa menunjukkan titik percantuman dan integrasi di antara dua agama, iaitu agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama yang dibawa oleh Isa ibnu Maryam. Sebab itu nak menunjukkan bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Isa ibnu Maryam dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW adalah agama yang satu, akidah yang satu. Tidak ada percanggahan di antara satu sama lain, tak ada. Datang seorang Nabi dan Rasul adalah untuk memperkukuhkan apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul sebelum mereka. Maka sebab itu Raja Najasyi, seorang yang berpegang teguh kepada agama Nasrani, yang berpegang teguh kepada kitab yang asal, dia mengetahui bahawa Isa ibnu Maryam itu bukan anak Allah. Dia adalah hamba Allah, dia adalah Rasul Allah yang membawa ajaran yang sama seperti mana ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Raja Najasyi memeluk Islam. Sebab itu dalam hadis yang sahih Nabi menyebut bahawa suatu ketika apabila Raja Najasyi dia meninggal dunia, maka Nabi melakukan solat jenazah ghaib ke atas Raja Najasyi yang berada di bumi Habsyah. Nampak tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apabila seorang itu dia ada pegangan agama yang kukuh dalam diri dia, maka dia nampak yang mana yang benar, yang mana yang batil, dan apa yang perlu dilakukan sebagai seorang yang berpegang kepada agama yang benar, maka hendaklah dia berlaku adil. Maka sebab itu Nabi SAW dapat melihat, walaupun Nabi berada di kota Mekah, tetapi Nabi mendapat khabar, mendapat cerita yang mana tempat yang kamu boleh hijrah, kata Nabi, adalah bumi Habsyah, bukan negara yang lain. Kerana apa? Kerana pembesar ataupun rajanya adalah seorang yang adil pemerintahannya kepada rakyat. Maka bolehlah kamu berhijrah sana, insya-Allah kamu akan selamat. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dua ibrah yang boleh kita kutip daripada kisah penghijrahan pertama dalam Islam oleh 80 orang para sahabat ke bumi Habsyah telah membuka suatu lembaran dakwah yang cukup hebat, yang mana kita akan bertemu pada masa akan datang. Bagaimana akhlak, bagaimana uswah hasanah, ikutan yang terbaik yang ditunjukkan oleh 80 orang ini yang berada di bumi Habsyah yang begitu lama. Dan akhirnya akhlak mereka, muamalah mereka, tindakan mereka, amalan mereka bukan sekadar untuk mereka, tetapi dilihat oleh masyarakat
yang berada di bumi Habsyah, dan akhirnya membuatkan masyarakat Habsyah itu teruja untuk melihat sendiri bagaimana mutiara-mutiara yang keluar daripada mulut manusia agung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada masa akan datang kita akan membicarakan bagaimana ada satu rombongan, satu delegasi daripada penduduk Habsyah untuk datang ke kota Mekah, bertemu sendiri dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat apakah cerita yang diceritakan oleh Ja'far bin Talib itu benar. Mereka nak tengok dengan mata kasar mereka sendiri tentang pribadi yang unggul, yang hebat, yang cukup tinggi yang diceritakan oleh Ja'far bin Talib tadi tentang Nabi mereka Muhammad bin Abdullah. Dan akhirnya mereka ingin pergi bertemu sendiri dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, saya mohon ampun dan maaf. Sekadar itu sahaja yang boleh kita bincangkan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita, memahamkan kita tentang sirah nabawiyah, perjuangan manusia agung membawa suatu agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, memerdekakan manusia daripada kegelapan kepada cahaya ilahi. Mudah-mudahan kita semua diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon supaya Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, mati yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali itu sahaja aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.